Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan 21 sifat kepimpinan untuk abad 21 dan juga abad-abad yang seterusnya sampai akhir zaman. Jadi kali ini tajuk yang ke-13 iaitu pemimpin memberi tauladan yang baik ataupun uswah hasanah, ya. Jadi menunjukkan kepimpinan atau tauladan yang baik ini adalah amat penting sebenarnya. Bahkan kadang tauladan yang baik ini lebih berkesan daripada ucapan. Ini pernah berlaku masa zaman Rasulullah SAW. Selepas saja perjanjian Hudaibiyah, ramai sahabat-sahabat yang tergamam, bahkan semualah tergamam, ya. Sebab mereka nak pergi ke Mekah, pakai ihram, tiba-tiba tak boleh masuk, kena balik, kan. Lepas tu sign agreement tu kata tak boleh masuk tahun ni, tahun depan baru boleh balik. Dan dalam agreement tu, perjanjian itu macam ada berat sebelah lah, kan. Kalau orang Islam misalnya pergi ke Mekah, tak payah hantar balik. Orang Mekah datang ke Madinah, kena hantar balik misalnya. Lepas tu perkataan Bismillah dibuang daripada draft perjanjian itu, dan perkataan perkataan Rasulullah itu pun dibuang daripada draft itu, ya. Jadi sahabat-sahabat memang tergamam lah dengan keadaan macam tu. Jadi apabila Rasulullah mengarahkan supaya mereka semuanya menyembelih binatang, haiwan ternak yang mereka bawa, dan cukur rambut, semuanya tergamam, kan. Tak ada yang mengikut perintah Rasulullah tersebut. Semua tergamam, tak ada siapa. Dan Rasulullah pun macam tu, dia bimbang sangatlah. Dia masuk ke kemah dia, tunjukkan rasa yang amat kesal sangat. Tetapi isterinya Ummah Salamah seorang yang cerdik. Dia kata tak payahlah cakap apa-apa, pergi je kat luar tu, sembelihlah haiwan tu dan cukur rambut. Rasulullah pun berbuat demikian. Dia keluar, dia pun sembelihlah kambing tu dan mencukur rambutnya. Dan apabila dia buat demikian, semua sahabat-sahabat ikut sama, dan ikut menyembelih dan juga mencukur rambut, ya. Jadi itu macam mana menunjukkan bagaimana contoh itu adalah amat penting, kan. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 1, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kan. Jadi sungguhnya telah ada pada Rasulullah itu teladan yang baik, kan. Jadi dalam surah Al-Ahzab 1, kan. Jadi apa yang ada pada Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Dan juga dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, kan. Jadi itu dia, ya. Satu hari isteri Uthman bin Maz'un datang menemui Aisyah dengan pakaian seadanya lah, maknanya pakaian buruk lah, kan. Aisyah bertanya kepadanya, kenapa engkau ini? Dia menjawab, suamiku selalu solat malam dan berpuasa di siang hari. Kemudian Nabi masuk, Aisyah pun menyampaikan hal itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW menemui Uthman seraya berkata, Uthman, sesungguhnya rahbaniyah tidak diwajibkan atas kita. Tidaklah pada diriku terdapat uswah atau teladan bagimu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling menjaga hukum-hukumnya di antara kamu, ya. Jadi Rasulullah kata tiada rahbaniyah. Rahbaniyah ini dia berlaku di kalangan ulama-ulama Kristian yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengasingkan diri dan pakaian pun seadanya sajalah, kan. Jadi itulah Rasulullah kata kita tak ada macam tu. Kau ikut aku ni macam itulah, kan. Kan. Jadi semasa remaja lagi, kan, Rasulullah telah menunjukkan tauladan yang baik, kan. Sebagai anak yatim, dia tidak pernah menyusahkan datuknya dan juga pakcik dia lah, kan. Dia tak minta wang pun, kan. Dia mengambil upah dengan mengembala kambing. Kemudian apabila dia beringkat dewasa, dia telah ada rakan niaga dia, kan. Dengan integriti dia yang tinggi dan juga integriti sahabat dia tu, kawan dia tu, dia telah membuat syarikat yang besar, telah berniaga ke Syam, ke Yaman, dan macam-macam lagi lah, kan. Sehingga kan kita tahu bahawa
Siti Khadijah pun menitipkan perdagangan dia untuk dibawa ke negeri Syam. Juga ketika Hajarul Aswad nak ditempatkan semula selepas pembinaan yang semula, mereka mempercayakan kepada Rasulullah lah kan, untuk menyelesaikan pertikaian di kalangan mereka, siapa yang patut meletakkan Hajarul Aswad lah kan. Jadi itulah dia tauladannya, diri Rasulullah itu menjadi tauladan kan. Jadi ketika menggali parit kan dalam peperangan Ahzab kan, Rasulullah juga sama-sama menggali parit tersebut kan. Dan juga kehidupan yang sederhana yang ditunjukkannya kan, supaya menitik beratkan kehidupan akhirat kan. Ketika pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, penduduk Mekah terutamanya orang-orang Quraisy amat takut kerana selama ini mereka menunjukkan permusuhan yang amat kuat kepada Rasulullah SAW. Kemungkinan Rasulullah membalas dendam kan. Tetapi mereka dibebaskan tanpa hukuman kecuali beberapa orang yang telah melakukan perbuatan jenayah atau mencaci Islam secara terang-terangan. Contoh ini telah menjadi tauladan kepada umat Islam kemudian hari ketika dapat menawan wilayah musuh lah kan. Nabi Yusuf pun juga telah menunjukkan tauladan yang baik. Sejak daripada kecil lagi dia telah menunjukkan excellent, menunjukkan kecemerlangan kan, sehingga kan Nabi Yaqub selalu memberikan tugas-tugas atau tanggungjawab yang penting baginya, yang menyebabkan abang-abangnya cemburu kan. Dipendekkan cerita, Nabi Yusuf telah dibuang ke dalam perigi, kemudian satu khalifah memungutnya dan membawa ke Mesir, dari Palestin ke Mesir, dan dijual sebagai hamba kan. Lalu dibeli oleh seorang pembesar Mesir kan. Jadi sebagai hamba pun dia telah menunjukkan sifat kecemerlangan, sikap yang kecemerlangan, dan akhirnya dia telah dijadikan macam house governor lah kat rumah tu kan, menguruskan rumah tu kan. Padahal dia ni hamba ya, tapi dia jadi house governor lah. Jadi apabila telah difitnah pula oleh isteri orang besar tadi, menyebabkan dia masuk penjara kan. Dalam penjara pun dia telah menunjukkan sifat-sifat yang baik, kecemerlangan semualah kan, sebabkan dia telah macam, kalau kat penjara tu bukan banduan yang teruk lah kan, dia dijadikan macam penolong lah kepada pengurus penjara. Dia macam banyaklah menguruskan hal-hal ehwal penjara lah, dan sampaikan orang-orang banduan-banduan lain banyak mengadu hal kepada dia kan, termasuk dua orang yang bermimpi tu meminta takbir mimpi ataupun tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf kan. Akhirnya Raja Mesir pun telah mengetahui bahawa Nabi Yusuf ini memang orang yang luar biasa hebatnya, dan apabila dia mentafsirkan mimpi raja mempercayakan negara dia kepada Nabi Yusuf kan. Bukan senang tau mempercayakan nasib negara dia kepada Nabi Yusuf ya, untuk menguruskan berkenaan dengan bercocok tanam, mengumpulkan hasil tanaman, dan kemudian semasa musim kering tu, musim kemarau tu, Nabi Yusuf sekali lagi bertanggungjawab lah untuk membagi-bagikan bekalan makanan kepada rakyatnya. Jadi di sini tiada unsur lobi-melobi, juga tiada unsur perkauman kan, sebab Nabi Yusuf bukannya orang Kipti kan, dan dia juga tidak ada lobi, tak ada kekuatan untuk lobi, tapi atas dasar uswah yang ditunjukkannya, contoh teladan yang baik ditunjukkannya, dia telah dilantik menjadi macam menteri kewangan ya kepada Mesir kan. Umar Abdul Aziz pun juga telah menunjukkan tauladan yang istimewa, yang hebat. Dia hidup sederhana, tidak seperti raja, seperti khalifah yang sebelum-sebelumnya kan. Dan apabila dilantik menjadi khalifah, dia telah menjual kenderaan-kenderaan mewah dan permaidani-permaidani yang dikhaskan untuk khalifah, dan wangnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal kan. Dan dia menggunakan kenderaannya sendiri yang sederhana lah. Dan dia juga telah mengarahkan ditemukan majlis syura di setiap kawasan, di setiap negeri. Dan sebelum itu dia telah pun menghidupkan semula majlis syura di peringkat pusat lah. Yang khalifah sebelumnya telah meniadakan majlis syura tersebut lah kan. Jadi sebenarnya contoh suri tauladan ini amat penting lah kan. Dia ada motivasi khas untuk kita berbuat demikian, sebabnya mengikut sabda Rasulullah, siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik lalu diikuti oleh orang lain, maka baginya satu pahala, dan pahala yang serupa bagi sesiapa yang mengikutinya tanpa ada pengurangan sedikit pun pahala mereka.
Dan siapa yang melakukan perbuatan jahat lalu diikuti, maka baginya dosa dan dosa yang serupa bagi yang mengikutinya tanpa mengurangkan sedikit pun. Ya, hadis ni riwayat Tirmizi. Jadi itu dia, kalau pemimpin yang menunjukkan usaha yang baik dan diikuti oleh rakyat, dia mendapat pahala lah. Kalau ada 30 juta rakyat yang mengikut dia dapat 30 juta pahala lah. Kan? Tapi sama juga kalau dia buat jahat, orang ikut, dia dapat juga banyak itulah kan. Ya? Kalau 30 juta yang ikut dia, 30 juta dia dapat kan. Jadi macam itulah ya. Jadi itu dia pentingnya uswah hasanah di kalangan pemimpin, sebab dia sangat powerful, bahkan lebih efektif, lebih berkesan daripada sebutan dan arahan. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.